أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umul Kitab Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita lagi. Kita dapat datang ke rumah Allah, dapat mengaji setiap bulan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita khatam kitab Rahsia Bab Solat daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dan mudah-mudahan apa ilmu yang kita belajar boleh kita amalkan. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Hadis ni diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, siapa yang dia belajar dalam satu bab, contoh malam ni belajar bab solat, tetapi dia tidak sembahyang dengan sungguh-sungguh bab perihal solat, dengan tamak ninahnya, yang rukunnya, yang sunatnya, yang haram, yang makruh, yang harus dia tak jaga, maka nanti di padang mahsyar, kalau ahli ilmu, ahli penyampai ilmu, dia akan dipakaikan besi-besi api neraka Allah. Dan jika dia ahli penuntut ilmu pula, dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu jauh daripada rahmat Allah. Jauh, tuan-tuan. Sebab itu rahmat setiap hari turun 1000 rahmat. 999 diberikan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, ulama-ulama, dan satu rahmat dikongsi pokok, binatang, orang fasik, orang munafik, ya, dan orang-orang dan hamba-hamba Allah yang lain. Ini kelebihan rahmat. Tadi aku doa tadi, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ni doa Nabi Khidir. Doa ni yang berbunyi, ya Allah, rahmatilah umat Muhammad. Kita doa tadi, kita minta dengan Allah agar umat Muhammad ni, agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rahmat Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa umat Muhammad. Kita minta dengan Allah. Kenapa kita kena minta dengan Allah? Nanti di padang mahsyar Allah akan tanya kita, kamu pernah tak doa umat Muhammad? Kamu pernah tak doa kepada hamba-Ku? Nanti Allah tanya di padang mahsyar. Sebab berlaku pada zaman Imam Ghazali Hujatul Islam, ada satu kabilah, ada satu kampung, mereka ni sibuk berzikir, sibuk baca Qurannya, sibuk dia bertasbih. Dalam kampung ni ada dosa maksiat, dalam kampung ni ada orang berzina, dalam kampung ni ada orang main punggung, dalam kampung ni ada orang berjudi, dalam kampung ni ada tentang dosa-dosa maksiat. Dia tak tahu, buat tak tahu ya. Dia tak berani nak tegur. Maka datanglah balak dan wabak, Allah tenggelamkan kampung tu. Ingat tu tuan-tuan? Ya, ada nampak kemungkaran, cegah. Nampak orang kawan-kawan ada masa waktu, jom Syekh datang semayang. Kena ajak dorang lah tuan-tuan. Sama juga kaedah, apabila azan dilaungkan masa waktu, ada anak kita, isteri kita, ahli keluarga kita dalam rumah, kejut dia semayang. Kalau satu waktu dia tak semayang,
dia meringankan semayang, dia tinggal semayang dengan sengaja, akan dia masuk dalam neraka sakar 80,000 tahun. Cuba kita muhasabah, kalau waktu solat muazzin melaungkan azan, kenapa kita tidak ada sungguh-sungguh nak kejut ahli keluarga bab tentang solat? Tetapi bila berlaku kebakaran, kenapa kita kejut dia? Kita takut dia terbakar dengan api dunia. Kenapa kita tak takut dengan api akhirat? Itu tentang neraka jahanam, tentang buka kisah tentang malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku nak tanya, neraka jahanam ni untuk siapa?" Neraka ni ada 7, tuan-tuan. Yang main-main bab neraka. Sebab itu Nabi ajar dah lepas sembahyang maghrib, jangan tak baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebelum dan lepas bagi salam, jangan sibuk nak tengok handphone, jangan sibuk nak bercakap dengan kawan. Bini panggil pun jangan menyaut dulu, selesai dulu Allahumma ajirni minan nar. Sebab lepas sembahyang ni ada satu wirid yang berbunyi, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Wirid ni dia wirid yang luar biasa. Sesiapa yang baca sungguh-sungguh dengan hudur dia cakap Arab, dengan hadir hati untuk Allah, seandainya namanya ada di pintu neraka, dia baca dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah, maka namanya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan pintu neraka. Ini kelebihan amalan ni, tuan-tuan, ya. Baiklah tuan-tuan, kita tengok kitab. Ya, tengok, kalau jangan tengok mukaku, tengok kitab. Tengok mukaku memang tuan-tuan tak puas hati ya. Tengok kitab, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 22, ayat baris 3 daripada atas, tuan-tuan. Dan sekurang-kurangnya sujud. Itu semayang ni wajib belajar. Jadi ada mamat semayang sebelah aku tadi, rukuk ngalah macam unta nak turun. Itu kena belajar buat semayang. Kita jangan belagak sangat, tuan-tuan. Ya, jangan takabur dengan Allah. Jangan takabur dengan Allah. Jangan bongkak dengan Allah. Sebab tu iblis ni dia keluar daripada syurga Allah sebab takabur lah. Bukan sebab iblis tak semayang. Lepas tu kita kena hatam buat solat, tuan-tuan. Dalam rukuk tak boleh goyang-goyang. Dalam rukuk tuan-tuan kena turun, kena rata macam papan, faham? Bukan kepala tu bawah pada lutut, tu kena faham. Tapi bila ustaz tegur, dia marah kat ustaz. Apa ustaz apa tahu? Ingat ustaz di syurga. Tuan-tuan kena ingat, ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Apabila ada orang nasihat, itu tandanya Allah sayang kita, Allah ingatkan kita. Tuan-tuan kena ingat, ya. Sama dekat rumah, apabila berlakunya suami isteri di dalam pergaduhan, isteri marah suami, kena ingat Allah nak jentik jantung kita, Allah nak usik hati kita. Kita sabar tak sabar? Sama juga isteri, bila suami marah, kena banyak sabar. Kalau dekat dunia pun tak boleh sabar, sembahyang panas pun tak boleh sabar, sembahyang pun tak boleh ikut sunnah, kadang pakai kopiah pun tak mau, berlagak. Nabi sendiri pakai kopiah, tuan-tuan. Kena ingat, jangan dia ikut orang Turki, jangan dia ikut orang Syria. Kita ikut sunnah Nabi, kena faham lah. Kalau dekat dunia kita tak boleh kena uji dengan Allah, macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan buka sejarah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni masuk syurga nombor 5 ranking. Kita tak ada nama, bro. Ingat tak ada nama. Aku tak ada nama. AJK Masjid tak ada nama, tuan-tuan. Nombor 5 ranking masuk syurga, nombor 5. Hidup dengan bini 900 tahun. Bini maki dia, bini umpat dia, bini kata Nuh gila. Nampak tuan-tuan? Tapi dia sabar. Itu dia ranking nombor 5 di antara Nabi Ulul Azmi, tuan-tuan. Dia sabar, tuan-tuan. Nombor 5 Nabi Nuh. Nombor 4 ke? Nombor 4. Nombor 4 ke? Jadi tengok aku tak puas hati. Nombor 4 ke? Takkan tak tahu penduduk syurga, tuan-tuan. Nanti orang kafir, orang kufar datang tanya kita, Syekh, syurga ada nama-nama yang ranking-ranking dalam syurga. Kalau Syekh boleh jawab, anda masuk Islam. Mana anda tahu? Rokok anda tahu lah. Nombor 5 Nabi Isa.
Nombor 5 Nabi Nuh, nombor 4 Nabi Isa, nombor 3 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Nabi ni ujian cukup power, tuan-tuan. Cukup kuat. Bukan sejarah Nabi Ibrahim bab tentang korban, dia tinggalkan bini dia. Tinggal bini dia. Allah kata kau pergi, tinggalkan bini kau. Dia tinggal bini dia. Kita Allah panggil dekat masjid, hayya 'alas solah. Makan sama makan. Tak apa usah pergi semayang. Nabi Ibrahim, dia mengajak orang mengenal Tuhan tentang tauhid. Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim 2. Satu Nabi Ismail, kedua Nabi siapa? Bro. Yang tengok aku tak puas hati, kedua Nabi siapa? Pressure tak dulu ni. Kedua Nabi Ishak. Kita kena tahu, tuan-tuan. Sejarah-sejarah Nabi, kisah-kisah Nabi. Nabi Zakaria kena gaji belah terbelah ni. Nabi Zakaria. Terbelah ni. Nabi Zakaria sebut, aduh, datang malaikat Jibril. Apa kita malaikat Jibril? Sekali lagi engkau sebut aduh, wahai Nabi Allah Zakaria, engkau dia akan diangkat martabat kenabian kamu. Ingatlah, sebab itu buat kerja Nabi ni, sampaikan Islam ni tak boleh mengeluh. Tuan-tuan, tak boleh mengeluh. Tadi abang dia tanya aku, Ustaz, nampak macam penat Daripada mana Ustaz? Daripada Selangor Bukan daripada Binjai, daripada Selangor. Tuan-tuan, macam penat Aku cakap lah, nanti dalam syurga tak penat. Dekat dunia memang tempat penat. Dekat dunia memang tempat kena uji. Tengok muka semua tak puas hati. Kat rumah kena marah bini kan. Tu muka penat je. Datang masjid, jiwa tenang. Tuan-tuan nak tenang datang masjid. Orang perempuan kena ingat, orang perempuan ni apabila dia bersolik-solik, dia bercantik-cantik dalam rumah, bukan dia ajak nak suami tu berjima, ajak dia cantik-cantik je. Lawa-lawa dalam rumah turun 70,000 malaikat daripada aras. Malaikat mendoakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa fulan anak si fulan, ampunilah isteri fulan anak si fulan. Kelebihan isteri yang bercantik-cantik untuk suami. Ini tak ada dalam rumah berbawang, pesembok, wangi-wangi. Bila tak wangi itu suami duk konvoi motor, konvoi sana, konvoi sini, konvoi sana, konvoi sini. Kat rumah tak ada bidadari, tuan-tuan. Ya, bukan orang sini, orang tempat lain kat Zimbabwe sana. Tapi korang sama lah, tuan-tuan. Ingat tu orang perempuan jangan main. Ya. Orang perempuan ni dia punya kunci nak masuk syurga dekat suami dia. Dia ustazah sekalipun. Dia bawa orang pergi Mekah, bawa orang haji, bawa orang umrah sekalipun. Kalau dia tak taat dengan suaminya, tak ada harapan nak masuk syurga. Yang main dengan suami. Suami ni jahat, itu hukum lain. Tuan-tuan. Ya? Yang main dengan suami. Lepas itu nak isteri ni boleh minta cerai. Dengan lima kaedah kata ulama. Pertama, apabila suami masuk penjara dalam 2-3 tahun, boleh minta cerai. Masuk 2 bulan, tak boleh minta cerai. Suami tu jahat. Jahat tu macam mana? Memudaratkan ke atas dia, pukul dia, seksa dia, boleh minta cerai. Ya? Suami tak bagi nafkah, boleh minta cerai. Suami punya lato-lato tak hidup, boleh minta cerai. Dia ada 5 kaedah, tuan-tuan. Ya? Tiba-tiba dia minta cerai, sikit punya hal, top up punya hal, tak dapat barang kemas nak minta cerai, tak dapat top up nak minta cerai, tak dapat itu nak minta cerai, tak cium bau syurga. Sekali minta cerai, 500 tahun tak cium bau syurga, tuan-tuan. Ingat. Ya. Dan sekurang-kurangnya sujud. Sujud Sujud ni sebab itu Nabi, sahabat ajar kita, ulama ajar kita, kita disuruh pakai kopiah. Bila kita pakai kopiah, rambut kita tak terburai. Betul, orang perempuan nak sembahyang, rambut jangan ikat. Kalau orang perempuan dia ikat rambut dia tidak ikut sujud untuk Allah. Betul, dalam solat kena jaga, kena tahu. Orang lelaki rambut panjang, tak payah nak ikat-ikat buat tocang-tocang. Biar rambut hang panjang. Orang lelaki dia benarkan rambut panjang, dia tunduk dan rambutnya tetap kat bahu, dia mendongak, rambut tetap kat bahu. Itu yang rambut Nabi ikan mayang. Rambut Nabi ni panjang, cantik, tuan-tuan. Ya, bela rambut panjang, tuan-tuan. Jangan botak-botak. Ya, tapi kalau dah tak ada rambut, tak boleh buat apa lah, tuan-tuan. Ya.
Sikat tu pahala. Tu suruh bini sikat. Nanti balik siapa ada rambut suruh bini sikat. Sikat bro. Ya. Tak ada masa baru kahwin rambut bini sikat, masa baru kahwin spender bini pakai ke spender. Ni dulu bini pakai spender ni. Dan makin lama tanya spender. Bini kata spender kat sana pakai senang kaya. Itu sampai sekarang tak pakai spender. Tak ramai tak pakai spender ni. Tak. Tu orang lelaki jarang pakai spender. Lepas tu orang lelaki nak pergi kerja senang, nak pergi kena kahwin senang, nak pergi mana semua senang. Sebab senang, orang lelaki ni senang. Sarung baju, sarung seluar, tak motor, belah. Tak. Susah. Duk pakai baju dalam, duk pakai kain dalam, duk pakai spender, duk pakai tuala dalam, macam-macam pakai tu lambat. Tak. Ni orang perempuan banyak khidmat dengan suami. Orang perempuan ni tak payah nak baca, ulama beritahu tak payah nak baca Quran banyak-banyak, tak payah nak puasa sunat banyak-banyak, tak payah nak bangun malam banyak-banyak. Dia jaga suami. Suami balik dia tunggu depan pintu, suami balik dia hidang makanan, suami nak makan dia suap suami, suami nak makan dia tunggu suami, suami nak makan dia ambil lauk hidang kat suami, dia masak apa yang suami suka. Dia masuk bilik, dia panggil suami, "Bang, mailah bang. Bang, mailah." Ada? Ni tak ada. Suami yang panggil, yang yang nanti lah. Suami panggil, tak dapat. Nanti ya. Tension, lepak ke dia mamak. Kena seorang wanita yang suaminya jahat. Siapa? Firaun. Asia, wanita syurga. Kita lawan Firaun. Walaupun Firaun ni melawan hukum Allah, tapi dia tetap taat. Wanita syurga, ya, Asia. Mati dalam kawah. Ya. Wanita syurga yang tak ada anak siapa? Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, tak ada anak. Ya. Wanita syurga yang dijaga oleh tanah tak himpit dia siapa? Fatimah Zahrah. Ya. Anak Nabi. Taat dengan Nabi, taat dengan suami. Suami balik tunggu depan pintu. Tak keluar rumah tanpa izin suami. Orang perempuan sekarang pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, telefon suami. Duit tak cukup baru telefon suami. Dan sekurang-kurangnya sujud mengena sedikit daripada dahinya. Ni dahi. Lepas tu bila semayang tak pakai kopiah, semayang sah, tak masalah. Tapi sunnahnya tak ada. Faham? Sunnahnya tak ada. Sebab Nabi semayang pakai kopiah. Nabi tu tak buka dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan buka kepalanya, maksudnya buka kopiahnya, buka penutup kepalanya pada waktu dia nak mandi, pada waktu dia nak tidur. Ini Nabi. Dan kalau kita pakai kopiah, kita pakai serban, kita pakai jubah ikut sunnah Nabi, orang lelaki, orang perempuan, dia tak risau tentang suami dia, tak risau. Tuan-tuan pernah nampak ada orang pakai jubah, pakai serban, dua kain ridak, dua main snooker? Pernah nampak? Pernah nampak? Kalau ada juga, itu gila lah. Jaranglah orang nak pakai jubah, pakai serban, kain ridak. Dia pergi karaoke, pergi kelab dangdut, ya. Dia bantai gam, dia minum daun ketung. Jarang tu nak jumpa tak? Sebab dia pakai pakaian orang baik. Bila dia pakai pakaian orang baik, orang doa yang baik-baik. Ni kelebihan pakai orang baik. Serban mahkota malaikat. Mahkota malaikat, tuan-tuan. Ya. Jangan nak pakai serban tunggu dah mati besok. Ada setengah orang dah mati jadi jenazah baru nak pakai serban. Masa hidup tak nak pakai serban. Masa hang hidup hang pakai topi keledar, hang mati pakai topi keledar. Apa nak pakai serban? Hidup pakai topi keledar, dah mati pun nak pakai serban. Buat apa, tuan-tuan? Dalam kitab sebut
apabila selagi kita hidup, apa yang kita buat, selagi benda itu perkara yang baik, mendapat pahala. Bila kita dah mati, maka terputus segala amalan. Yang boleh tolong si mati 3 perkara saja. Pertama, waladun salihun. Kedua, ilmu nafi'. Ketiga, sedekatun wajariyah, sedekah jariah. Sebab itu nak buat baik masa kita hidup. Tuan-tuan, masa kita hidup namun juga sedekah. Kadang orang sedekah dia kedekut sangat. Kadang nak bagi sumbangan banyak kira. Tuan-tuan tahu tak? Bila kita sedekah, bukan kita tolong orang. Tuan-tuan jangan salah faham. Kita bagi duit dekat masjid bukan untuk masjid. Kita tuan-tuan bagi duit dekat tabung sekolah aku bukan untuk tabung sekolah aku. Tuan-tuan bagi duit untuk tuan-tuan. Untuk tuan-tuan melabur untuk masuk syurga. Tuan-tuan bagi tu duit tuan-tuan lah. Kerana banyak sedekah, banyak amal jariah, mudah urusan nak masuk dalam syurga. Tuan-tuan, kalau sedekah RM2 nak masuk syurga mana bro? Fikir lah. Hotel bajet pun 160. Boleh masuk syurga ke RM2 bro? Bidadari dunia tu belakang sana tu mas kahwinnya berapa mahal, hantarannya berapa ribu. Takkan bidadari akhirat, bidadari syurga mas kahwinnya RM2. Fikir lah. Kena muhasabah tuan-tuan ya. Azuh motor boleh mahal 3,000, 4,000. Akra, Syamura, Project, Brothers, macam-macam azuh motor ya. Pancing mahal-mahal, baju mahal-mahal, kasut beli sampai 200, sedekah 200 tak boleh. Tak cari bersedekah 200. Pensan tepi tu kan, tepi tangguh tu pensan. Kenapa Syekh? Sedekah 200. Beli kasut 200 boleh. Itu syaitan jahat tuan-tuan. Syaitan ni dia takkan mati. Dia mati bila? Bila dunia kiamat. Ini kelebihan syaitan. Ini kelebihan iblis la'natullah. Tuan-tuan, Allah bagi dia syaitan ni, iblis ni 2 kelebihan. Pertama, Allah bagi iblis ni, syaitan ni umurnya panjang. Kedua, Allah bagi syaitan iblis ni dia tak mati. Baca ayat macam mana pun dia terbakar je. Tapi dia terbakar macam mana, dia tetap macam tu sebab dia daripada api. Tuan-tuan, tu syaitan, itu jin ya. Sebab tu dia tak heran dengan kita. Tuan-tuan, yang kita tak heran, dengan aku tak heran, dengan tuan-tuan lagi tak heran. Tuan-tuan, jin syaitan ni. Tapi dia takut dengan siapa? Dengan orang soleh. Paling dia takut. Kalau orang soleh lalu depan ni, dia tak lalu tu. Ni pantang syaitan. Tuan-tuan ya. Kasut orang soleh pun dia tak boleh tengok. Kasut orang soleh. Tuan-tuan, jaga ni bab sujud dahi ni tuan. Dalam kitab satu lagi mengatakan, hendaklah kamu sujud, kamu tekankan dahi kamu, sunat, dapat pahala. Tapi kalau kamu sujud, kamu tekan nak dahi kamu hitam, maka haram. Ni kaedah hukum tuan-tuan ya. Itu korban tak lama nak berkorban. Adakah menyembelih jabatan korban tu, adakah kita ni ikut melakukan ibadah korban? Adakah wajib melihat? Bukan wajib, sunat melihat ya, dapat pahala. Sebab itu kena belajar. Korban di luar negara, korban dalam negara. Macam tu kaedah dia ya. Korban yang wajib, korban yang sunat, dan orang yang berkorban pun kena tahu. Adakah dia boleh ambil daging tu? Contoh dia berkorban, tiba-tiba nak ambil 1 peha, tak boleh. Dia nak korban kena tahu. Dalam kitab sebut, hendaklah dia ambil lebih kurang dalam 1 kilo 2 kilo, segenggam macam tu. Dah ya. Kita ada ya, korban seekor lembu, adik-beradik hantar madrasah, bawa balik 3 peha ya. Tinggal kat sekolah kepala dah ya. Orang bukan Islam boleh tak makan daging korban? Ada dalam kitab Furu'il Masail. Kafir zimmi boleh, kafir harbi tak boleh ya. Kafir zimmi ni kafir yang tidak menentang Islam. Orang azan dia tak marah, kuliah agama dia tak marah, orang baca Quran tak marah. Ini kafir zimmi. Kafir harbi ni dia menentang Islam. Kafir zimmi ni tak boleh
kita nak bagi dia daging korban yang sunat. Tapi kalau korban yang wajib, kafir zimmi tak boleh, kafir harbi tak boleh. Kalau korban yang wajib, korban nazar, ini dahi. Kita tu sujud, tiba-tiba sujud, ada benda tajam, angkat, letak balik, batal solat, dah menambah 2 rukun. Senang bila ada benda tajam ke, ada benda lain ke, ada batu ke, bila kita sujud, kita tak tahan, terus bangun je. Tapi syarat tamak ninah. Bila tak ada tamak ninah, maka solat batal. Tuan-tuan, tamak ninah tu, sebab tu Nabi suruh kita baca tasbih. Tamak ninah ni dia berhenti sekejap, tu tamak ninah. Sebab tu dalam semayang, dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana dia? Tahu. Pada engkau aku sembah, pada engkau aku minta pertolongan. Jangan minta tolong dengan manusia. Minta tolong dengan manusia, manusia marah. Minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan, sembah Allah, jangan sembah selain Allah. Ini dua. Tuan-tuan, kita kalau belajar dalam kitab tasawuf, kita salam tok guru, salam orang alim. Kalau kita tunduk hormat, maka dia benar hukum syarak. Kalau tunduk menyembah, maka haram. Kepada engkau aku sembah, kepada engkau aku minta pertolongan. Betul, Allah ni suka kita selalu berdoa minta dengan Allah. Allah suka. Kalau dengan manusia ni kita minta dia marah. Tuan-tuan, sebab tu berbeza makhluk dan yang maha qadim. Tu sifat baharu ada 5. Jisim, jirim, jauhar firid, jismul latif. Inilah sifat-sifat baharu. Sifat-sifat baharu ni dia berubah-ubah, daripada ada kepada tak ada, daripada sihat kepada tak sihat, kepada hidup kepada mati, daripada mati dia hidup balik. Ini baharu. Ni sando-sando dulu sihat, dah tak sihat, dah tak larat. Jirim baru. Jisim lah, kita nak mengambil tempat. Meja ni dulu masa muda-muda boleh angkat seorang, bila letak larat kena angkat 2 orang. Ini namanya baharu, bukan kereta Subaru, faham? Baharu, benda yang berubah-ubah. Betul, kita belajar tak jangan kita berpegang aku menuntut ilmu wajib pandai. Tak. Yang memandaikan Allah. Macam akulah, aku dapat duit ceramah malam ni. Duit ceramah tu masjid bagi, aku pegang je. Dah tulis dah, banyak ni orang ni punya, yang ni orang ni punya, yang ni orang ni punya, aku punya banyak ni je. Ini tu lah. Anda faham? Tuan-tuan, Tapi usaha ikhtiar, ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar tu jatuh wajib. Sakit kena makan ubat, tapi jangan berpegang ubat yang membaikkan. Jika kita berpegang Panadol yang menyembuhkan, Habatus Sauda yang menyembuhkan, maka jatuh syirik. Nak kapi ni senang lah, senang nak kapi. Itu dalam syurga tak ada orang kapi. Dalam syurga ni semua sebenar-benar Islam dalam syurga Allah. Itu tentang malaikat Jibril tu, tentang neraka Jahannam tu, itu yang baginda tanya dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, neraka Jahannam untuk siapa? Jawab malaikat Jibril, neraka Jahannam adalah untuk umat engkau yang berdosa. Dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah. Neraka Jahannam tempat dia. 3 hari 3 malam Nabi tak bercakap, diam Nabi. Nampak orang tak? Diam Nabi pergi masjid pun diam je Nabi. Kita tak ada pergi masjid main TikTok. Bila tak ada kuliah duduk luar main game. Siapa mimpi Nabi untung Kalau mimpi Nabi tak wajib cerita ke orang. Kalau mimpi Nabi, kalau aku mimpi Nabi aku cerita ke tuan-tuan tak wajib percaya. Tuan-tuan, ulama kata bagi tahu macam tu sebab kita mimpi ni manusia yang number 1 masuk dalam syurga. Tuan-tuan, itu antara dia dengan Allah. Tuan-tuan,
Tak ada. Mimpi Nabi cerita kat kedai makan. Syekh, malam terdana mimpi Nabi. Nabi siapkan salam kat hantar Ya, betul. Nabi pesan dekat hantar, dekat anak dia pesan, suruh bagi tahu kat hantar rokok ni kurang sikit. Kita pun percaya. Ya, oh hebat. Ya. Nah, main tuan-tuan, nak mimpi Nabi ni bukan senang. Lepas tu syurga ni, nama-nama penduduk syurga ni dah ditulis oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan kena minta dengan Allah, Allahumma arihni raihatal jannah. Makna dia, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Minta dengan Allah. Sebab di padang mahsyar semua manusia susah. Bukan padang mahsyar je, dalam kubur pun susah. Dalam kubur pun susah. Aku tiap hari Jumaat, kalau aku tak beri ceramah, tiap hari Jumaat aku pergi kubur mak aku. Bila aku pergi kubur mak aku, ada seorang budak muda umur 17 tahun. Tiap Jumaat dia pasti pergi kubur. Tiap Jumaat aku jumpa dia. Aku tanya, "Dik, tiap Jumaat selalu pergi kubur. Kubur siapa?" "Kubur ayah." "Ayah kat atas, abang kat bawah." "Bagus kau." Aku tanya dia, "Bawa air tu buat apa?" "Kan musim panas ni, kena jerih lah panas." "Dik," dia tak kenal aku, "Ni acik nak bagi ilmu sikit. Diuh air tu untuk menyuburkan pokok. Faham tak? Pokok tu duk berzikir dekat si mati ni untuk ayah dengan abang ni. Selama mana pokok tu hidup, pokok tu bertasbih dan berzikir untuk si mati." "Oh iya ke? Ingat kubur ni kering, dia kena jerih musim panas." Kata kena ada ilmu tuan-tuan. Ya. Sama pakai ni, kain ridak ni. Ada setengah orang cakap tuala. Ni bukan tuala, Nabi pakai ni tuan-tuan. Nabi serban dia 5 tuan-tuan. Kita tak mampu nak ikut Nabi serban sampai 5, dapat 1 jadi lah tuan-tuan. Nabi 5 serban tuan-tuan. Ya. Tu yang khatib dah baca khutbah. Nabi kalau baca khutbah, dia tutup kepala macam ni tuan-tuan. Baru setengah jam kesian lah. Nabi baca khutbah macam ni tuan-tuan. Nabi baca khutbah. Ya. Nabi kulit dia kemerah-merahan. Kulit Nabi ni cantik. Zaman Nabi paling cantik. Zaman Nabi Nuh paling cantik. Zaman Nabi Musa paling cantik. Tuan-tuan, ya. Nanti muncul Imam Mahdi paling cantik ni. Tuan-tuan, ya. Tengok para Habib datang, kita tengok muka tak jemu. Cicit Nabi, cucu Nabi, macam mana wajah Nabi. Itu baru Habib, keturunan Nabi. Kita tengok tak jemu, kita rindu, kita sayang dia. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis sebut, bila Nabi lalu, orang tengok Nabi sampai hilang. Sebab Nabi ni akhlak cukup terpuji tuan-tuan. Cukup terpuji. Kalau bagi salam, dia dulu bagi salam. Kita tak ada, jumpa orang pun tak tahu ke. Syekh ambil jebuk nak basuh kaki, ambil semayang, bagilah salam tuan-tuan, ya. Tak mentang kau main gym, badan saduk, malaikat tak heran lah tuan-tuan. Badan kau saduk, kau mati besok kau mandi kan kau, faham Badan saduk sebab cocok tuan-tuan, ya. Makan protein, cuba makan belacan, tak naik badan kau, faham Aku tahulah, aku pernah sihat gym di Selangor tuan-tuan. Dua orang duk main gym, duk cucuk. Orang gym duk cucuk, orang gym yang makan protein tuan-tuan, ya. PKP 2 tahun, Covid, badan kurus balik macam cicak. Tak makan protein, gym tutup tuan-tuan, ya. Angkat besi lah kan. Mana tak larat, perempuan depan tu pakai suluh ketat larat lah. Balik rumah bini suruh angkat periuk nasi, basuh nasi, tak boleh angkat. Abang penat, abang letih. Lepas tu kena tolong bini, tak? Ya, suami yang baik ni tolong bini, tolong basuh berak anak, tolong uruskan rumah tangga. Ini suami baik, tuan-tuan. Bukan suami tu dia lembut cucuk hidung, bukan. Dia ikut yang macam mana sahabat buat. Dia ikut macam mana yang Nabi buat. Yang tu lah, tuan-tuan. Baju main lempor lah. Baju yang lepas basuh nah, nanti abang punya baju gosok tak gosok, masuk neraka macam jahanam.
Bini tak gosok baju, dia kata bini masuk neraka. Macam dia penjaga neraka. Malaikat Malik geram. Anda kenal Malaikat Malik? Malaikat Malik ni bukan macam Haji Malik lah. Malaikat Malik ni tak pernah senyum. Tak pernah senyum masa Nabi Isra Mi'raj. Nabi dia pernah ziarah neraka. Nabi bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik tak senyum dengan Nabi. Tak senyum. Nabi tanya malaikat Jibril, "Ya Jibril, malaikat penjaga neraka kenapa tak senyum dengan aku? Aku kan utusan Allah." Apa jawab malaikat Jibril? "Sejak Allah jadikan malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, sampai bila-bila tak pernah senyum." Tuan-tuan, ya. Sama juga malaikat Zabaniyah. Tuan-tuan, ya. Malaikat banyak. Malaikat banyak, syaitan banyak. Syaitan datang kacau kita. Datang takut celak, tu ngantuk. Pernah nampak kat kedai makan, kedai mamak? Oh, di jannah tu. Kat masjid pula, khotib baca khutbah. Ngantuk ni. Syaitan dah bawa celak, siapa sini kita ngantuk. Jahat syaitan. Dia bawa, dia datang masuk masjid, dia bawa tongkat, dia ketuk sendi-sendi tuan-tuan. Tu duduk bersila, duduk berlunjur, sandar dinding. Cuba pergi rumah wakil rakyat, ya, pergi rumah orang, kat rumah orang selamba berlunjur ni. Ya, tuan rumah marah, tak ada adab ni. Tuan hajar mai rumah aku nak minta kopi duk berlunjur ni. Ustaz, ya. Betul lah, relax, sabar. Batuk tu pahala. Sebab itu tuan-tuan buka sejarah, buka kisah bab berzina, ya. Orang yang berzina itu dosa dia dengan Allah. Adakah orang yang mati dalam keadaan dia mati tapi dia perut dia ada anak luar nikah tapi dia mati? Macam mana dia ni? Orang macam ni. Lepas tu ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, jauh dengan zina, jauh kamu dengan zina, jauh kamu dengan zina, wahai lelaki dan perempuan. Lepas tu bila suami minta berjima, minta bersama, isteri jangan menolak. Bila isteri menolak, suami boleh jatuh zina dekat luar. Lepas tu bila berlakulah perempuan itu dan lelaki itu jatuh zina, perempuan itu menanggung anak luar nikah. Bila menanggung anak luar nikah, adakah wanita itu dia mati dalam keadaan bersalin? Adakah dia mati dalam keampunan Allah? Dalam kitab menyebutkan orang yang mati dalam bersalin mati syahid. Tak kiralah dia menanggung anak zina sekalipun, tapi dengan syarat dia sebenar-benar bertaubat kepada Allah. Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang, tuan-tuan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Aku ni contohlah kalau kuat semayang, kuat berzikir, ceramahlah ke hulu ke hilir, tapi kalau aku jahat dengan orang, aku tak ada harapan nak masuk syurga, tuan-tuan. Lepas tu dengan orang jangan jahat. Lepas tu orang perempuan ni dengan suami tak boleh jahat. Dengan suami dia kena taat. Sama juga suami dengan isteri tak boleh jahat. Suami dengan isteri dia kena bertanggungjawab. Bila tidak bertanggungjawab, nafkah tak bagi, semua tak selesai, maka amalannya mardutnya ditolak. Tuan-tuan, ditolak, ya. Sikit lagi tuan-tuan, pukul 9 kita berhenti, ya. Sabar. Bulan depan tak tahu lagi boleh mengaji, tuan-tuan, ya. Dan sekurang-kurangnya sujud mengenai sedikit daripada dahinya. Dahi ya, seperti bila semayang tak pakai kopiah, tak tutup kepala, rambut jatuh. Semayang, sujud tetap sah selagi ada dahi. Selagi dahi itu kena tempat sujud. Ya, ni kaedah semayang. Tuan-tuan, betul orang lelaki, orang perempuan semayang kalau rambut panjang jangan ikat-ikat. Biar dia panjang. Orang lelaki rambut panjang boleh jadi imam. Nak tanya ni tengok belajar macam belajar Jordan ni. Tengok ulama-ulama Jordan. Orang lelaki kalau sembahyang rambut dia panjang tak kira lah panjang sampai ke punggung. Boleh tak jadi imam?
Ha? Kenapa dia kata boleh? Memang boleh-boleh ya, tengok atas, kat atas tak ada jawapan. Ha? Ha? Yang sah bagi solat apa? Yang wajib bagi solat apa? Sebab itu bila masuk waktu, hendaklah kamu segera semayang. Sebab itu bila azan, sunnah azan, sunnah azan, bukan wajib azan. Tu kena faham? Sunnah azan. Ya. Kenapa disuruh kita azan? Nak bagi tahu dengan orang waktu solat dah masuk. Ya. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, dia azan atas bukit. Atas bukit. Zaman sekarang azan pakai mikrofon. Ya. Lepas tu kalau azan kena pakai mikrofon biar orang tahu. Kalau kuliah agama tak apa. Kuliah agama dalam ni tak payah buka luar. Kenapa? Biar untuk orang yang datang mengaji. Orang yang tak datang mengaji, buat apa nak buka luar? Kau tak datang. Biar untuk orang yang datang. Amaran jantung. Kalau dulu punya masjid kerantung. Dong. Dong. Mana dia? Masjid Sungai Tiram kosong. Kosong. Tu zaman dulu kalau orang mati ketuk tong. Ya, ada kenduri kahwin anak ketuk tong. Zaman dulu, ya. Kan tak ada orang tak pakai dah, tuan-tuan, ya. Kalau kat kampung aku tahun 70-an, kalau lagi seminggu orang nak mati, keranda tu bergerak. Gerak, ya. Nanti kita masuk keranda lah, bro. Bro, masuk keranda lah tu. Dengar ni. Nanti kita masuk kereta tu, kereta estima. Tuan-tuan naik kereta estima betul, faham? Yang main. Jalan macam naik estima tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Duduk dalam tu lah. Kita semua naik. Engkau bawa band estima, engkau pun naik. Engkau pun naik. Nampak? Yang main ni bab tentang mati. Sebab apa? Kita ni hujung hidup kita mati. Tu hujung hidup kita. Kalau kita tak tahu mengatakan, kita dimasuk dalam tanah, kita diperam seperti ikan pekasam. Kita disimpan sampai masa dibangunkan balik. Sebab itu orang-orang yang beriman ni jasadnya seperti pemuda Ashabul Kahfi. Jasadnya, jenazahnya tak rosak. Allah jaga dia semasa dekat dunia. Dia jaga agama Allah, maka dia dalam kubur Allah jaga dia. Dengan tidak terlapik dan sedikit daripada dua lututnya. Dua lutut itu Allah jadikan lutut untuk apa? Supaya kita rukuk. Bila kita rukuk, tangan kita ada sengkak. Lutut. Sebab itu jangan letak di atas betis. Bila nak sujud jangan letak bila nak rukuk jangan letak tangan di atas betis. Kena dah letak di atas lutut. Ni kaedah semayang. Tuan-tuan. Semayang, mata tengok tempat sujud macam ni ya. Sujud macam ni. Kalau rukuk macam ni, tengok tempat sujud, lurus. Ya, lurus. Tengok tempat sujud, bukan tengok punggung Pak Imam. Tengok punggung Pak Imam. Pak Imam pakai spender baru beli, spender krokodil. Duk maki Pak Imam. Pak Imam ni spender krokodil ni. Lepas tu semayang mata tak boleh jahat. Tuan-tuan, lepas tu kita wajib belajar fiqh, wajib belajar tasawuf, wajib belajar tauhid. Gantung ayat Quran tu tulis tu doa-doa dekat rumah, dekat masjid, maka harus. Kalau ayat Quran yang diukir, sekarang ni ada dekat rumah, ada banyak. Kadang-kadang dekat
Madrasah pun kadang-kadang tersasar benda ni. Ya, orang tengah tahiyat. Ada kan tengah tahiyat? Tengah tahiyat ayat Quran, tengah tahiyat maka haram. Ayat Allah tidak boleh dibentukkan rupa makhluk. Faham? Kalau rupa masjid tak apa, ya. Rupa burung tak boleh, rupa manusia tak boleh. Faham? Dia dah menyerupai berhala. Faham? Haram hukum dia, tak boleh. Ya, apa itu kalau belajar buat tentang gantung gambar. Ayat Quran di bawah, gambar di atas, maka hukumnya makruh. Tuan-tuan, ya. Dan gambar cukup sifat. Ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Kita gantung cukup sifat dalam rumah, malaikat rahmat tak masuk. Ya. Kalau kepala sampai badannya, malaikat rahmat masuk. Sebab kaki tak ada. Ya. Duduk dalam masjid mana ada gambar? Ada gambar benda hari dia. Gambar tausiah, gambar tausiah lagi tak ada. Mana ada tak? Masjid, rumah Allah. Mana ada tasawir, gambar. Ya. Di antara rumah yang malaikat rahmat tak masuk, rumah yang ada tasawir, gambar yang bernyawa, ada bela anjing dalam rumah, ada orang bergaduh, ada orang putus hubungan tadi, bergaduh orang hubungan tadi satu rahim, ada orang tak semayang, dia 4 kali dah tersilap, ya. Dah, iaitu malaikat rahmat tak masuk dalam rumah orang ni, iaitu ada tasawir gambar bernyawa, termasuklah berhala patung. Ya, ada patung main badminton, patung orang naik motor, patung letak dalam almari, letak atas TV, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut masuk. Ya. Malaikat rahmat tak masuk. Sama kereta. Kalau tuan-tuan ada beli patung dekat KFC ke, beli kat mall ke mana yang letak dekat cermin tu, dekat atas dashboard tu, malaikat rahmat tak masuk. Ya. Kereta ni tidak ada keberkatan. Malaikat maut masuk, dia duduk tepi gear. Ya. Malaikat rahmat ni duduk lubang mana dia datang. Ini malaikat maut. Lubang mana kita duduk dia datang. Ini malaikat maut. Ya. Nama dia malaikat Israel. Maut tu gelaran. Siapa nak selamat mati husnul khatimah, tiap-tiap hari 3 perkara jangan tak buat. Pertama, baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Kedua, baca penghulu istighfar. Ketiga, Allahumma ajirni minan nar. Kalau tiap-tiap hari 3 perkara ni dia tak tinggal, mati husnul khatimah, tuan-tuan, ya. Tapi kena istiqamah, tuan-tuan, kena istiqamah baca, istiqamah amal. Ni tak ada dekat masjid baca, ya, surah Al-Mulk. Nanti bila tak datang masjid, balik rumah tak baca. Ini orang tak istiqamah, tuan-tuan, ya. Dan sedikit daripada 2 lututnya, dan sedikit daripada tapak tangannya. Itu semayang ni, tangan letak menghadap kiblat. Tak, ya. Jadi kena lurus menghadap kiblat. Tuan-tuan. Jangan sujud macam anjing tidur. Jangan sujud macam unta tidur. Ada dalam kitab, tapi aku nak tunjuk. Tak ada tempat nak tunjuk, tuan-tuan, ya. Macam anjing tidur tu, iaitu dia punya perut kena dengan lutut, kena dengan paha. Dia sujud tu macam anjing tidur, ya. Silat bulan jatuh batal, ya. Daripada tapak tangannya dan perut anak jarinya ni, perut anak jari ni, ya. Ni perut anak jari. Ni satu anggota, kena faham, ni satu anggota. Jari ni satu anggota, tapak tangan satu anggota, pergelangan satu anggota. Ini dah anggota berat, ya. Sebab itu bila angkat tangan Allah, sebab itu kaedah tuan-tuan bila nak semayang, bila nak takbiratul ihram, bermulanya takbiratul ihram, Allah kena berdiri lurus. Kalau condong ke depan, takbiratul ihram tak sah. Tegak ni, tak boleh hendung ni, batal, ya. Allah, orang naik motor
sampai Jambatan Pulau Pinang. Ya. Bila sembahyang jangan was-was. Ya, ambil uduk jangan was-was. Penyakit was-was ni bahaya. Bahaya tuan-tuan. Tapi yang pelik masa sembahyang was-was. Allah. Makan elok tak ada was. Elok. Ada makan was-was. Tak jadi ya. Tak jadi ya. Ada. Berak ada was-was, berak. Nak berak. Tak jadi ya nanti ya. Tak jadi ya. Ada. Nak sembahyang was-was. Berak tak was-was, makan tak was-was. Memang syaitan walahan dia datang. Bila nak sembahyang dia datang, nak ambil wuduk dia datang. Jahat dah. Ya, tu dalam bilik air lama mandi wajib lama. Ya. Berjimak 5 minit mandi wajib 2 jam. Mana tak 2 minit? Banyak tak ikut sunnah, kencing tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah. Ya. Perempuan duk telefon aku, ustaz macam mana suami ana leceh bersama 2 minit apa? Mana aku tahu suami kau, ya? Suami tidak boleh memberi nafkah batin isterinya tidak puas semasa berjimak, isteri belum tercapai. Dengar dia abang saudara, oi, dengar badan je besar. Ya. Berjimak 2 minit, berjimak 3 minit, 5 minit. Apa barang, ya. Ingat tuan-tuan, nafkah batin ni wajib ya men. Jangan. Betul kalau aku tak boleh jadi juru nikah. Jadi juru nikah aku tanya pengantin lagi. Macam mana? Steady tak? Boleh? Boleh. Yang main nak jaga anak orang. Ingat tu kau jaga anak orang, kau jangan pukul dia. Kau nak jaga ni, kau dah ambil anak orang ni, tak lama kau nak nikah ni, kau jangan pukul dia. Kena nafkah zahir, nafkah batin, kena jaga betul-betul. Jangan kau nak sayang masa baku nikah. Masa baku nikah, I love you sini, I love you sini. Ya. Mandi sama, semua sama, tuala kongsi, semua sayang. Nanti dah dapat anak, kau tak peduli anak orang. Kena tanya macam tu lah. Ya. Itu pasal tu aku tak boleh jadi juru nikah. Ya. Mau tolong doa boleh ha? Tadi datang ni pergi orang kahwin doa. Imam yang nikah dapat duit, aku tak dapat. Doa panjang Jangan kerana duit maka haram, tak boleh. Ya. Macam aku mengajar, tak boleh kerana duit. Ya. Harus nak minta duit kalau aku ada keluar modal. Boleh? Aku modal aku minyak, modal aku tol, ya, modal aku hotel, ya. Boleh aku minta berapa modal aku? Harus. Tapi kalau aku minta menetapkan pembayaran menjual agama Allah, maka haram. Ini hukum dia, tuan-tuan. Tapi kalau dia minta, penceramah ni minta, ya. Nak contoh nak panggil aku minta sampai melampau-lampau, menyusahkan pihak masjid, menyusahkan pihak AJK, maka jatuh haram. Minta sekali ceramah 6,000, sekali ceramah 7,000. Duit tabung banyak mana sangat, tuan-tuan? Ya. Bagi 7,000 habis ada tabung masjid, tuan-tuan. Tu berlaku satu tempat, jemput penceramah yang jenis minta pembayaran mahal. Aku cerita tak jatuh mengumpat, aku tak sebut nama, tuan-tuan. Aku tak cerita penceramah mana. Ya. Sampai airport memang perjanjian nak naik kereta Belfire. Tiba-tiba AJK jemput naik Proton kereta kebal. Dalam kereta Proton penceramah ni tak cakap sepatah pun, diam. Dok tanya diam. Marah, tuan-tuan. Sebab silap naik kereta, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan jangan main, ya. Buat kerja agama ni bukan senang, ya. Betul orang buat kerja agama ni selalu kena marah, tuan-tuan. Siapa buat kerja agama dia kena marah, kena maki, kena hina, kena viral. Itu tandanya inilah ulama. Tuan-tuan, Allah naikkan darjat dia. Allah naikkan darjat dia, ya. Ulama ni memang kena uji, tuan-tuan, ya. Sikit lagi 2 minit aku berhenti, tuan-tuan, ya. Tak berhenti dah. Dan perut anak jadinya. Apa itu dalam sembahyang? Jari ini kena jaga sungguh-sungguh. Ya. Garu boleh 1 jari, boleh. Yang tak boleh tolong garu korang, boleh. Garu
gagukan orang maka batal. Ya. Lepas tu dalam semayang bila ada hingus, lepas tu untungkan ini tak, bolehlah hingus. Tu untung semayang kalau ada poket atas. Kalau ada benda dalam mulut, boleh ludah dalam poket. Ludah dalam poket. Haram ludah dekat masjid, tak boleh, haram. Ya, bila ada benda makan, ada daging, ada apa, ya, tadi makan seekor melekat daging. Congkir, ada keluar. Ludah dalam poket. Ya. Ingus pun boleh buang. Jangan masuk orang sebelah. Ya. Sebab itu kalau bulan Ramadan ada hingus, ada tak hidung, boleh ambil. Lepas tu ada hadnya yang mana dalam hukum fiqh, ya, dalam hukum fiqh itu mana fiqh ni kefahaman. Ada hadnya yang dibenarkan hukum syarak kita membuang tai hidung. Dia ada had dia, tuan-tuan. Ya. Bukan hidung tu tak boleh kita nak buang tai hidung. Ya. Kalau macam tu tak boleh buang tai hidung, AJK datang masjid bulan Ramadan ada tai hidung sini. Takkan nak biar tai hidung, tuan-tuan, buang. Tapi ulama bagi tahu seboleh-boleh hidung ni, tai hidung ni jangan dikorek. Dia syok. Korek dia lari, korek dia lari, dia masuk dalam. Nak berhenti dah, tuan-tuan, ya. Dan perut anak jarinya dan perut anak jari kakinya. Anak jari kaki. Lepas tu bila sujud, tapi nak berhenti lah. Bila sujud, tuan-tuan kalau sujud, jari kaki kena tekan. Paling kurang 2 jari. Letak aja semayang tak sah. Tekan. Rujuklah dalam kitab fiqh mana, ya, kecuali dia uzur, itu lain. Selagi dia sihat, dia kena tekan paling kurang 2 jari. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara buat kajian. Kenapa orang Islam dia semayang, dia sujud? Kenapa orang Islam dia semayang, dia tekan kaki? Dia buat kajian, bila selalu solat, selalu sujud, selalu tekan anak jari kaki, maka membuang kolesterol. Sebab itu tuan-tuan tengok Nabi Muhammad SAW susah nak kena penyakit. Kenapa? Rasulullah ni orangnya tak marah. Kalau tuan-tuan nak dihindar daripada kena penyakit, jangan suka marah. Ya? Bini kat rumah marah steady. Bang, balik. Alhamdulillah. Ayang tanya ni, kenapa nak balik? Masya-Allah. Jangan main-main bang, orang tanya ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni orang dia, bila dia jaga diri, dia jaga hati, dia tak marah, dia hindar daripada kena penyakit. Betul tuan-tuan mudah kena penyakit, kencing manis, darah tinggi, sakit gout, sakit jantung sebab suka marah. Tuan-tuan, orang suka marah ni senang kena penyakit. Orang yang suka orang yang tak marah, dia jaga diri dia daripada memarahi orang lain. Dia suka orang marah dia, tapi dia tak marah orang. Orang ni dihindar daripada penyakit. Yang orang yang, dan satu lagi, dia menghindar mandi dengan air panas. Dia dihindar daripada penyakit. Ni kelebihan orang yang suka mandi dengan air sejuk. Itu orang dulu semua sihat, orang mandi air perigi, air sejuk. Orang sekarang semua cepat mati sebab suka mandi air panas. Fikirlah mandi air elektrik, tu cepat mati tu. Ya. Tu janggut cepat beruban, duk mandi air elektrik. Makan semua segera, mati segera, tuan-tuan. Baiklah, kuasa cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan bulan depan. Esok aku ada kuliah di Masjid Al-Majaya, kitab Muhimmah. Kalau tuan-tuan lapang boleh datang Masjid Al-Majaya, Bukit Mentajam, kan, sebelah Ion. Kitab Muhimmah bab perihal suami isteri, ya, bab perihal tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri di dalam rumah tangga. Baiklah, jadi sebelum tutup, kalau tuan-tuan dah habiskan Seri Kijang, tuan-tuan boleh ambil kat luar, ya. Tu baru ni ada hamba Allah jiwa tak tenang dalam rumah, kacau-kacau dekat KL. Kata cubalah ambil kat Seri Kijang, hidu, buat mandi. Alhamdulillah tak ada kacau dah, tuan-tuan, ya. Sama juga habatus sauda, tuan-tuan. Habatus sauda ni ada kat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Minyak habatus sauda ni kami buat sendiri. Kami bukan beli kat orang, kami beli habatus sauda, kami acu sendiri. Kami buat sendiri, kami masuk ayat Quran dalam ni. Sebab tu pati, tuan-tuan, ya.
Petang makan, nanti pagi berak. Pagi berak, dia buang kolesterol, dia buang penyakit-penyakit dalaman. Sebab Nabi beritahu dah, minyak batu sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Kamu jaga ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Tuan-tuan titik kat mata. Mata cerah. Belajar tak ngantuk. Suka baca Quran. Suka melihat mak dengan kasih sayang, suka melihat suami dengan kasih sayang, suka melihat isteri dengan kasih sayang. Ada dekat luar, boleh ambil seorang satu. Tuan-tuan ambil, jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Dia tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami ni banyak dosa, ampunilah. Kami ni banyak salah, maafkanlah. Kami ini lalai, ya Allah, kau ingatkanlah. Kami ini lemah, ya Allah, kau kuatkanlah. Hati kami kotor, ya Allah, kau bersihkanlah. Hajat-hajat kami, ya Allah, kau makbulkanlah. Segala masalah kami, ya Allah, kau selesaikanlah. Segala urusan kami, ya Allah, kau permudahkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.